Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi. Hari ini bersama semula dengan kita di Anak Laut Podcast. Saya Iskandar dan rakan penyampai saya Dr. J. Dan kami ucapkan selamat datang dan selamat kembali ke Anak Laut Podcast untuk episod yang ke-6 kan, Romel? Ya, kita salah hari tu cakap salah. episod ke-7 Tapi Itulah. sebenarnya ni adalah episod ke-6. Episod ke-6. Dan saya pasti sudah tidak boleh kita tapuk-tapuk lagi. Ada insan di tengah-tengah kami yang sebenarnya sangat-sangat memberikan nilai eksklusif kepada episod kita yang kali inilah, Dr. J. Sebenarnya kita punya tetamu khas kali ini dia terlalu bersemangat Sentiasa memang tetamu khas kita ni berdasarkan pengalaman kami bersama dengan beliau memang sentiasa terlebih-lebih semangat lah, tidak sesuai dengan usianya Okey, kita jangkakan mungkin episod kali ini episod yang agak hangat, tense dan penuh dengan roasting. So, saya berharap anda yang menonton Anak Laut Podcast boleh bersabar dan bertabahlah untuk beberapa minit, berapa jam lama kali ini kan. Mungkin boleh jadi jam Kita bersidang kali ini, bukan lagi bersiaran, bersidang kali ini bersama dengan Jen. Mungkin boleh dikenali dulu sebelum kita izinkan dia bercakap. Kita jangan sebenarnya kalau boleh kita kenalkan terlebih dahulu lah kita punya tetamu jemputan khas. Beliau merupakan tokoh bukan lagi yang asing lah bagi kita di Sabah ini. Saya secara peribadi mula mengenali beliau pada tahun 2008 di mana beliau merupakan juri debat masa tu debat diraja pada masa tu beliau merupakan sosok tubuh yang menggerakkan aktiviti-aktiviti orator di Malaysia dan bergiat aktif. Di situ juga saya mengenali beliau dan banyak ilmu-ilmu debat yang kita pelajari seni orator daripada beliau. Jadi penglibatan beliau ini dan juga jasa beliau terhadap seni orator itu bukan lagi suatu yang kata orang asing bagi kita di medan ni. Jadi begitu juga dengan penglibatan beliau di dalam memperjuangkan hak-hak etnik di Sabah ini daripada segi kelancangan. Bolehlah saya cakap kelancangan. Rem bebel itu sebenarnya kalau saya perhatikan Datuk ni sebenarnya dia ada satu trace kalau trace media sosial dia tu dia ada sentiasa letak siapa yang betul-betul partikular dia akan nampak rem bebel rem khutbah rem khutbah. Tapi mungkin satu hari nanti kita ada satu buku lah berkenaan dengan rem bebel. Mungkin di situ beliau bolehlah mengumpulkan rem bebel itu. Betul. Dan memang menarik lah kitab rem bebel. Kitab rem bebel. Boleh. Kita mungkin menunggulah edisi kali itu. Podcast boleh jadi publisher. Mungkin masa tu kita boleh membantu Datuk untuk bagus orang sebenarnya sepatutnya perlu dikembangkan jadi publisher. Jadi publisher. So itulah publisher. Saya rasa sebab sedikit berkenaan dengan kita punya tokoh. Saya mau tambah juga. Kalau saya pula secara peribadi saya mengenal Datuk Doktor Teknologis Ramzah Dambul ini sebenarnya pada 2019 kalau tidak saya betul-betul lah kan. Betul. Menerima panggilan telefon dari beliau pada tahun 2018. Itu pun sebab jadi juara dalam pidato lah. Kalau bukan juara tidak akan dipandang juga lah kali kan. Tapi beliau akan menelepon. Juara hanya memandang juara. Itu dia punya konsep dia ya. Alhamdulillah. Tapi satu memori yang saya rasa sangat-sangat membekas dalam jiwa saya berkenaan tentang Dr. Ramzah adalah waktu tu kita tengah dalam satu musim latihan. Dan saya dapat berlatih secara personal dengan Dr. Ramzah waktu tu. Dan saya masih ingat salah satu, itulah dia sebut rejim latihan kan. Rejim latihan. Dalam rejim latihan tu saya dibangunkan lebih kurang jam 3 pagi untuk mengulas 16 puisi esei. Puisi esei ni bukan sehelai dua helai kertas tau. Dia macam sampai 5-6 helai kertas dan disuruh buat kira macam kesimpulan lah. Dan
sangat mental torture juga lah kan. Satu malam disuruh habiskan sebakul puisi esei tu, dan saya masih ingat benda tu, dan itulah satu pelajaran saya dapat di situ. Berlatih dan juga belajar dengan Dr. Ramzah ni bukan hanya sekadar untuk menjadi seorang pengucap awam yang baik, tetapi juga melatih kita untuk ligat berfikir, menterjemah suatu perkara dari sudut pandang yang berbeza, dan sesuailah dengan ketokohan beliau sebagai tokoh pemikir ulung. Ya. Lah di depan bolehlah kamu cakap tokoh pemikir ulung. Macam Dia salah tu. Kalau di depan kita mesti nak cakap benda-benda yang baik kan. Sebenarnya kita juga sebenarnya adalah macam terfikir macam mana kita cuba Kan. untuk sebab Datuk, kita perlu berfikir, kami sebagai anak muda ni berfikir juga, kita tidak ada lagi kah sosok tubuh seperti Datuk sebenarnya yang mampu Kalau saya tengok berdiri dan kalau saya tengok, kalau di Indonesia kan ada satu sosok dia sangat terkenal. Kalau bilang bercakap je kan, dia satu orang je boleh lawan sampai 5-6 orang. Kalau dalam liga bercakap ni lah. Nama dia Rocky Gerung. Kalau untuk Sabah ni kita ada Ramzah Dambol. Ya, so untuk itu kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Datuk Dr. Teknologis Dr. Ramzah Dambol. Boleh panggil dia apa ni? DDRD. Ada panggilan terbaru Datuk, saya tengok di komen. Di mana? DDRD. Datuk Dr. Ramzah Dambol. Kelas. Kami sudah terbiasa panggil dia dah Dr. payah. M. Dah payah kamu DDRD. Mana tahu besok saya jadi tun kah? Translate kah? Lupa pula dia punya tu kan. Betul. So sila Datuk buka pentas ini dengan untuk memberi. Kita selalu dalam menjemput tetamu untuk Analog Podcast ni kan, kami selalu suka untuk memulakan dengan menanyakan kepada tetamu tentang worldview daripada musim dia dibesarkan sehinggalah menjadikan dia sebagai persona yang sangat mempesonakan seperti mana hari ini Datuk Dr. Ramzah Dambol. Sila Datuk. Ini apa? Cerita pasal worldview. Apa yang membentuk Datuk sampai sehingga Datuk jadi Ramzah Dambol sekarang. Sebegini ni. Okey, sebenarnya kalau kita ditanya begitu kan, lepas tu kita cakap begini-begini dia, nanti saya takut juga kadang-kadang ni ada orang dengar di sana kan, macam tu pula. Jadi saya pun mau buat begitu kan. Sebenarnya enggak boleh, dia macam ni. Setiap satu orang ni saya percaya dia ada perjalanan dia yang tersendiri. Jadi bila kita berkongsi itu, perkongsian itu adalah bersifat pribadi. Dia mesti ni kan. Tetapi barangkali ada orang cakap apa, ilham, inspirasi yang kita boleh ambil daripada sana, tetapi kita kena sesuaikan dengan perjalanan kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan hidup ini, biarpun nanti lepas ini katalah saya mau ceritanya pasal saya punya worldview ni di mana dia bermula, dia tidak, masa saya kecil-kecil dulu inilah saya terfikir begitu, faham kah? Faham. Saya buat begini-begini supaya besok 40 tahun daripada sekarang ni saya menjadi Rem Dambol yang Malaysia semua orang. Tiada. Maksudnya we take it one step apa tu that particular time lah. So maksud dia itu perjalanan dia, tapi bagaimana dia membentuk saya itu adalah secara organik. Dia bukanlah sesuatu yang dirancang. Saya tidak tahu lah, mungkin ada setengah-setengah orang ni mungkin dia datang daripada keluarga yang sangat berpendidikan, yang memang dia tahu anak dia, besok anak saya ni membesar saya mau begini-begini kan, semuanya telah disusunkan. Saya tidak ada pengalaman yang begitu. Walau bagaimanapun saya menghargai saya punya pengalaman spontan itu yang membentuk saya. Okey, macam mana yang membentuk? Pertama sekali ialah saya punya parents ni petani, tahu petani. Bila saya cakap petani kan, ramai orang cakap saya punya pun bapa saya pun petani juga. Sekadar bapak ko tanam durian, lepas tu kan ada ladang 10 ekar durian, lepas tu satu bulan turun di sana menengok, itu bukan, itu memang itu mungkin adalah kita kata peladang, petani yang dalam konteks moden lah, ataupun sekadar untuk sebahagian daripada hobi dia, atau mungkin sebahagian ini saya real petani.
Memang yang pergi, kalau dia tidak pergi kebun dan tidak membuat ni kan tiadalah makanan dan tiadalah hasil kan. So ini real petani. Itu yang pertama. Kedua, dia ada anak yang ramai. Saya ini ada 11 orang adik-beradik. Saya ini anak yang bungsu. Kundasang kan. Memanglah lagi. Kenapa aku? Jadi kau kena pergi Kundasang. Dia Kalau kau mau- sejuk-sejuk Dato'. Kundasang ni sejuk-sejuk. Saya sendiri di tempat panas ini pun 2 sudah baru berapa lama kan. Nah, kalau di Kundasang lagi lah. Pecah rekod saya punya family. Tapi anyway, dalam keluarga yang ramai dengan kekangan sumber tu, jadi kita ni membesar dengan limitasi. Betul. Ya, membesar dengan limitasi. Saya ingat dulu pergi sekolah pun kena jalan kaki. Kemudian saya pula anak bungsu. Saya tahu ramai orang cakap, wah sioknya anak bungsu dimanjakan, kaulah jadi ni segala-galanya. Tidak. Sebab bila kita ada kekangan sumber, lepas tu semua orang membesar tanpa apa-apa kemanjaan tahu. Jadi saya ni kadang-kadang saya rasa dibuli oleh abang-abang saya dulu lah. Kalau ada apa-apa kan ini apa semua. So saya rasa yang pertama sekali adalah saya membesar dengan keadaan di mana saya perlu bergantung kepada diri saya sendiri. Saya perlu macam kau sebagai individu kau kena kuat. Sebab bayangkan saya punya mama sama bapa saya belum matahari terbit sudah pergi kebun. Balik di rumah semula lepas matahari terbit. Tapi ada makanan lah di rumah apa semua tu kan yang telah dimasak awal kan. Tapi pandai-pandai lah bakau kan. Lepas tu balik daripada sekolah, kalau saya sekolah pagi, balik tengah hari kan. Jadi sepanjang petang tu tiada siapa di rumah sebab masa tu adik-beradik saya yang lain semua sudah besar apa semua. Jadi berkawanlah dengan orang kampung jalan sana apa semua. Kalau ada orang yang membuli kita, semua-semualah bah kita ni. So itu yang pertama. Kedua, umur saya 12 tahun saya dihantar pergi Semenanjung di bawah Yayasan Sabah tu kan. So yang saya mau bagi tahu adalah saya ni satu membesar dalam keadaan keterbatasan. Yang kedua adalah kemudian berada di tempat lain. Tahu kan dulu masa saya pergi di Semenanjung pertama sekali yang sampai sekarang ni saya ingat ialah bila sampai di sana kan dia cakap kata, kamu ni cakap bahasa apa? Tapi dalam bahasa Kedah lah orang tu cakap kan. Macam saya cakap lebih bahasa Melayu daripada dia. Tapi dia cakap dia tidak faham dia punya bahasa Melayu kan. Lepas tu saya mau masuk tim debat pun orang lagi pernah cakap masa di UM dulu. Saya pernah pergi audition kali pertama. Dia cakap, kamu punya bahasa, kamu ni okey. Kamu punya point okey. Gaya kamu okey. Suara kamu bagus. Tapi kamu punya bahasa ni terlalu Sabah. Dan sebabkan itu saya tidak dapat masuk dalam tim pada audition kali pertama. So saya berdepan dengan semua itu. Sebab itulah, itu membentuk saya bahawa dalam kehidupan ini pertama, kita kena kuat atas diri kita sendiri. Sebab itu, bukanlah saya menghargai kawan, saya sangat menghargai kawan, saya sangat menghargai family. Tetapi dalam keadaan-keadaan di mana misalnya saya perlu macam kita bergelut dengan diri kita sendiri, saya tidak mengharapkan orang luar. Saya cakap saya perlu mendepani ini sendiri. Sebab itu saya pergi convocation, first degree, master, PhD semua sendiri. PhD saya tidak pergilah, saya pergi lambat sikit. Tapi semua saya pergi sendiri. Tidak ada family sebab bukan saya pun macam tak payahlah kamu datang kan bikin susah kamu sejak sebab sebelum ini pun saya kan yang last kali. Sebelum ini kamu sudah pergi yang ramai-ramai sudah tu. Jadi sama saja tu kan. So I'm that kind of person. Tapi dalam masa yang sama juga disebabkan kita datang daripada ni, saya sangat saya sangat pro kepada underdog. Saya sangat pro kepada komuniti terpinggir. Orang yang selalu tidak mendapat tempat. Sebab kita pernah merasa itu. Kita pernah merasa itu kan. Dan walaupun saya rasa untuk saya mendepani itu saya perlu kuat. Bukan semua orang ada kekuatan. Setengah orang masih lagi perlu disokong. So itu saya punya worldview. Worldview saya memang saya sangat sebab itu saya brutal sikit kan dalam Facebook tu kan. Ataupun di mana-mana lah sebenarnya. Sebab pada saya kita perlu cakap apa yang kita rasa. Betul. Kamu mau cakap macam mana-mana apa semua tu kan. Bukanlah tidak peduli. Tapi macam that wouldn't affect me. Sebab dalam kehidupan saya sepanjang-panjang ni saya pernah berdepan dengan tantangan yang lebih kuat daripada itu. I have experienced everything kan. So
saya kata buatlah, yang penting kita mesti menzahirkan apa yang kita rasa. Dan saya ni selalu akan menyokong kepada golongan-golongan yang terpinggir, sebab saya tahu apa rasanya tidak mempunyai sesiapa dan berada di hujung-hujung kan, begitu. Patutlah dia terima perlawanan anak laut podcast kali. Sebab tu saya terima kamu punya ni kan, walaupun ada banyak lagi podcast gila jangan makan, tapi inilah inilah podcast yang diterima. yang pertama di Sabah. Itulah. Terima kasih banyaklah Datuk. Datuk, sedikit soalan selingan. Seperti mana yang kita tahu, banyak tulisan-tulisan, coretan-coretan yang kita baca di Facebook, rem dambul kan, kadang-kadang menjadi satu fenomena, kadang-kadang bercempara di seluruh negeri ini, begitu. Jelas. Begitu. Tetapi ada orang lain juga yang sama begitu kan, menzahirkan isi hati. Kadang-kadang apa saja dia mau komplain dia akan tulis di Facebook, apa saja yang dia mau share dia akan tulis di Facebook. Ada beza sebenarnya di antara tulisan seperti rembebel itu dengan kelompok yang saya boleh sifatkan sebagai meroyan di Facebook. Jadi Datuk kan pada saya kan setiap tulisan Datuk ni banyak inspired kami sebagai pembaca tegar lah, rem dambul tu kan. Jadi di mana Datuk menemui garis pemisah di antara rem bebel dan juga rem royan? Sebab sometimes ada juga ada juga yang pada saya lah sebagai beberapa kali lah membacakan tulisan yang saya rasa agak pedas juga lah kan, daripada rem bebel tu kan. Dia walaupun dia sudah pedas begitu, dia tidak jatuh ke dalam jurang peroyanan tu. Dia tetap ada. Macam mana Datuk boleh jaga kualiti tu? Supaya dalam penulisan Datuk tu menjaga seolah-olah macam Datuk akan berfikir berjam-jam sebelum walaupun kadang-kadang ada tulisan Datuk tu diserang anak beranak kan. Walaupun diserang anak beranak, dia sebenarnya dia macam ni. Saya percaya dalam hidup itu yang saya kata tadi. Saya kerana pengalaman masa lalu saya kan membesar dengan begitu. Tapi saya membesar dengan begitu, walau bagaimanapun yang macam saya kata tadi serba kekurangan lah apa semua-semua tu kan. Tapi ada satu yang saya lupa tekankan tadi, I have a very strong support dalam institusi keluarga. Institusi keluarga kami memang kukuh. Sebab itulah kan setiap tahun ratus-ratus kami berkumpul apa semua. In fact, inspirasi Rumah Panggil ini pun saya buat sebab keluarga kami. Sebab masa tu kami belum ada tempat di Kundasang. Saya kata inilah tempat yang mana boleh menempatkan kalau ada 150 orang kami berkumpul reunion kan, pantai pun dekat, boleh buat macam-macam. Okay. So itu satu. Jadi bila kita ada support tu kan, saya rasa satu perkara ialah kewarasan tu mesti sentiasa ada. Walaupun dalam kita berani semua kita mau kritik, kewarasan tu mesti ada. Itu yang pertama. Kedua, saya rasa lah, saya ni bukannya bila ada media sosial tu saya terus ni, kalau mengikuti saya awal-awal dulu dalam lebih kurang mungkin dalam 5 tahun yang pertama dalam media sosial ataupun dulu blogging lah, internet apa semua, kita ni semua bermula dengan asas yang sama kan. Kita betul lah kita kadang-kadang komplain juga yang itu tu apa semua-semua, tapi kita lepas tu kita membesar daripada sana. Saya fikirlah kan saya ada ramai pengikut lah bah. Tapi sebenarnya kadang-kadang diorang tu bukan juga sekadar pengikut saja, tapi saya rasa diorang juga mengikuti saya punya saya punya perjalanan aktiviti di mana saya pergi di kampung semua tu. So saya rasa selain daripada mereka melihat saya punya bebelan itu dan kenapa dianggap tidak meroyan sebagai contohnya disebabkan sebab I really go to the ground. I meet the people kan. Walaupun begitu tapi saya masih ada empati. Sebab saya buat ni. Dan ada setengah orang tu kenal saya secara peribadi. Dan diorang tu yang kadang-kadang membela. Bila kan banyak saya diserang di situ tu. Kan kadang-kadang saya diserang. Jadi diorang ni membela. Dan kadang-kadang diorang yang membela ni bukan. Ni tahu kadang-kadang saya punya kawan-kawan profesor apa semua. Because they know me in person. So sebenarnya dia macam ni lah. Media sosial adalah satu platform. Satu lapisan. Tetapi kita mesti juga ada reputasi. Saya cakap pasal reputasi lah kan ni. Sebelum gitu Datuk, 70k follower. Jadi barang memang banyak lah.
70,000 kalau kamu ada begitu di Sabah ni dengan tulisan-tulisan yang sebegitu, maka bolehlah mengatasi Datuk Dr. Ramzah Dambul. Okey, sambung Datuk. Ya, so begitulah. So saya rasa itu. Kalau orang tanya, macam tadi tanya, macam mana memberi keseimbangan itu? Apa formulanya? Tiada formula, tiada keseimbangan. Setiap satu orang kita ini boleh tulis apa sahaja. Dan dia boleh memberikan negatif atau positif. Bagaimana keseluruhan kita packagekan reputasi itu. So setiap seorang tu adalah berbeza. Kan? Sebab itu kalau saya di sana tu kan, kadang-kadang kan kita tengok tu kan macam, dia ini buat juga begini, tapi kenapa impact dia lain? Kenapa dia ini? Sebab kita mesti tengok tu keseluruhan karakter tu. Macam kita makan dodol kita letak gula kan, sedap kan, letak santan sedap. Cuba kata letak dodol ni, letak gula, letak santan, sedap pula kan. Tapi cuba contohnya spaghetti. Kamu letak gula kabung, lepas tu letak santan, sedap atau tidak? Kita tidak akan bagi alasan, kalau dodol kenapa boleh? Kenapa kalau spaghetti tidak boleh? Tidak, sebab kau spaghetti, ini dodol. Jadi kau perlukan, kau punya ingredient tu adalah berbeza. Jangan cuma tengok kepada ingredient. Tengok kesannya kepada personality individu itu. Sebab dia akan memberikan ni. Kalau tadi Datuk rasa macam saya tertarik dengan membentuk reputasi secara individu. Bila kita menulis, kita semuanya ada ruang untuk membentuk reputasi kita. Tetapi Datuk, bila saya nampak sendiri kan daripada segi penulisan Datuk tu, kalaulah saya secara individu, saya nampak pembentukan reputasi Datuk itu sebenarnya ada sedikit berlanggar atau bergeser dengan hala tuju nasional, hala tuju even hala tuju negeri sendiri is banyak benda-benda yang sebenarnya Datuk sendiri sebagai penjawat awam dan menerajui kita punya think tank iaitu Institut Kajian Pembangunan Sabah. Sebenarnya kalaulah kebanyakan is orang yang sudah berada dalam posisi sebegitu, mereka tidak akan memilih untuk menulis sedemikian. Maknanya penulisan-penulisan itu mulut, jari dan lidahnya semua akan terbungkam. Semuanya akan terikat. Mulut, jari dan juga kakinya akan terikat mengikut sahaja acuan semasa. Tapi kalau daripada segi pembentukan reputasi tadi, saya boleh gambarkanlah Datuk sebenarnya adalah individu yang berani secara pribadi berani untuk tampil dan juga membentuk sedikit pergeseran terhadap reputasi. Ya, mungkin itu dilihat sebagai pergeseran. Tapi saya melihat itu sebagai kejujuran dan juga check and balance. Dia macam ni. Bukan saya cakap saya ini kan. Tapi ini juga adalah berkenaan dengan latar belakang kita kan. Macam saya cakap dulu di UM tu kan. Bila kali pertama saya mau pergi audition, dia cakap, kamu ni tidak boleh sebab kamu punya Sabah terlalu pekat. Saya tidak datang, saya tidak balik, kemudian saya mau buang saya punya pelak Sabah. Sebab itu kan natural. Itu saya rasa kalau saya buang yang itu tu, saya pun bercakap tidak betul sudah kan. So apa yang saya pergi, apa yang saya buat ialah saya memperbaiki benda-benda lain supaya menonjol lagi saya punya point dan cara saya berdebat tu. Sebab ini pada saya adalah identiti saya. Dan akhirnya saya tahun selepas itu saya jadi ketua pasukan lagi selama 3 tahun. Lepas tu menang lagi UM kan. Tapi ini yang saya mau cakap tentang ni. Yang pertama sekali, kenapa saya berani? Memang ini, sejak saya semasa di kementerian di Putrajaya pun saya pernah juga ditegur. Tapi saya jelaskan kan. Lepas tu senang pula boleh juga diterima. Kenapa? Yang pertama sekali dia macam ni. Sebenarnya semua orang di atas kita ini kan, ataupun semua orang yang baik, pemimpin, sebenarnya kamu mau cakap tu sebagai penjawat awam, saya patut takut pada orang politik lah kan. Sebab ni kan, semua orang politik yang baik, dia mahukan kebenaran. Diorang ni mahu supaya kalau benda tu begini-begini, cakap di depan diorang. Sebenarnya macam tu. Yang tidak mau apa semua tu adalah pencacai di bawah kiri dan kanan. Kan? Sebab pengalaman saya, saja pun diorang kadang-kadang akhirnya yang menyebabkan dia cakap kita ni begini. Itu yang pertama. Pertama sekali adalah kita mesti yakin dengan yang itu. Yang kedua ialah kita mesti kita mesti jadi check and balance. Ada apa poin saya tadi? Itulah saya lupa sudah. Sebab saya kejujuran dan check and balance. Ya, dia check and balance dan
macam saya cakap tadi lah, saya pernah nih, tahukah dalam TikTok saya ni kan, staff saya sendiri staff saya di IDS kan saya selalu komen lah kita punya budget lah, komen yang national kata, wah masa barisan nasional dulu tidak pula berani komen, takut hilang jawatan lah itu. Cakap begitu Saya cakap, saya daripada zaman barisan nasional dulu sampai sekarang ini saya cakap, daripada di bawah siapa-siapa lah, sebab saya bukan orang politik, saya penjawat awam, saya penyelidik, dan negara membelanjakan hampir 1 juta untuk saya mendapatkan pendidikan saya sampai ke peringkat PhD. Betul. Jadi kalau saya telah diberi pendidikan dan saya tidak menzahirkan apa yang saya belajar untuk negara, maknanya saya mengkhianati keseluruhan proses itu kan. Sama ada mereka suka atau tidak suka, rezeki di tangan Tuhan dan satu lagi, buat apa kita mau buat sesuatu yang hati kita cakap lain, tapi mulut kita mau semata-mata sebab kita mau berada di tempat itu. Sebab saya sudah nampak ni kan, sama ada kau penjilat abadi kah atau kau bukan penjilat kah, saya tengok semua kalau mau dibuang tu dibuang juga. Faham kah? Betul. Jadi kita fikir macam ni saja. Kalau kamu mau dibuangkan pun, biar kamu buat benda yang kamu suka. Kan? Daripada bukan main lagi mengikat tangan, mengikat lidah, semua mau diikat, otak pun diikat, kan dipajak, tapi kena buang juga kan. Kan? So saya punya prinsip begitu. Tapi setakat ini saya mempunyai reputasi yang bagus dengan bos-bos politik saya sejak di Putrajaya. Walaupun dengan kelancangan saya macam ni, sebab mungkin juga diorang ni melihat juga bahawa saya komitmen. Mulut kita lancang, tapi dalam masa yang sabar hati kita ni jernih. Sebab saya ni kalau kerja kan, dulu kan, walaupun saya ni komen-komen begini dulu masa saya Putrajaya, menteri saya, walaupun ramailah orang lain kan, ketua-ketua jabatan lain kata, kenapa baik ni begini ni, ini kan komplain dengan menteri. Tapi saya ingat dia ni dengan saya, sebab saya ni adalah orang yang bila ada benda-benda yang kritikal apa semua tu, saya lah datang bersedia untuk menyelamat. Bukanlah yang terbaik, tapi saya sentiasa bersedia untuk buat kerja, untuk buat apa yang diperlukan. Dan of course lah kita kena profesional dan ada integriti kan. Jadi barangkali saya fikir begitu saja. Tapi tidak tahulah kalau lepas ini karena kelancangan-kelancangan tu saya dibuang ke apa kan. Tapi saya cakap itu adalah di luar kawalan kita. Di luar kawalan. Laser tapi berkualiti itu tidak masalah. Kalau laser, sudahlah laser tidak kualiti. Itu mungkin ada isu lah. So benda yang mungkin kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang cuba disampaikan oleh Dato' sebentar tadi tu, kita boleh simpulkan sebeginilah Isa. Pertama sekali kita kena jadi diri kita. Betul. Iya, betul. Apapun yang kita lakukan kita kena jadi diri kita, dan kedua lakukan benda yang kita suka. Iya, betul. Bila kita lakukan benda yang kita suka ni, dia akan bijak pula kau sekarang ini bijak itu. Selepas kau berjaya merumuskan dengan cepat. Aduh. Okey, kita baru, tapi tadi sepanjang kita bercakap, kita baru dapat 2 jawatan yang sudah pernah disandang. Pertama TKSU di Kementerian MOSTI, Sains dan Teknologi Inovasi. Kedua adalah Ketua Pegawai Eksekutif CEO di IDS, iaitu yang sekarang kan, Dato'. Okey, pelan-pelan lah kita tengok. Nanti kita tengok di mana sebenarnya Ramza Dambul pernah bertakhta dan bersemayam. Satu kita akan tengok nanti. Okay. So kita jumpa sekarang, kita sudah nampak world view Datuk sebentar tadi. Jadi kita cuba bergerak pula kepada isu nasional ya Datuk. Segmen kedua lah kan. Segmen kedua. So segmen kedua ini kita akan lebih menyentuh kepada isu-isu nasional yang mana ia melibatkan perbelanjaan kita selaku negeri yang, saya tidak suka naratif kita sebagai negeri yang tercorot atau termiskin ya Datuk. Sebenarnya mungkin Datuk boleh ungkapkan benda itu, saya tidak pasti macam mana, tetapi saya secara individu tidak suka benda itu. Sebenarnya kita ni bukanlah negeri yang tercorot ataupun termiskin. Betul. Tetapi mungkin kita ni adalah negeri yang mungkin kurang mengambil bukan mengambil kesempatan Datuk. Dia macam sebenarnya kita sudah potensi. Kita mencari potensi dan juga kita memaksimumkan sebenarnya peluang kita untuk engage. Sebab saya percaya Datuk,
Sebenarnya di dalam kerajaan merangka belanjawan itu kami juga nampak sebenarnya perangkaan terhadap perbelanjaan tu sesuai dalam keadaan semasa dan ia juga diberi distribusi mengikut potensi-potensi sedia ada. Jadi Dato', saya rasa ada post yang ditulis oleh Dato' berkenaan dengan belanjawan, sebenarnya kita ni tidak cukup dan sebagainya. Saya post di grup. Ingat saya yang tulis. Sebenarnya itulah mungkin tapi sebenarnya apa yang saya boleh mahu bila bercerita berkenaan dengan belanjaan 20, kita tidak lagi bercerita berkenaan cukup ataupun tidak, sebab itu pun sudah diulas oleh Dato' dan yang para kenapa yang kita nak mau cakap cukup ataupun tidak? Saya pun mau dengar juga live dalam Anak Laut Podcast. mau dengar laut live. Okay. Mungkin kita boleh cerita cukup ataupun tidak, mungkin kita boleh ulas, tapi ada benda yang lebih menarik sebenarnya. Sebenarnya pengurusan perbelanjaan itu kenapa seringkali dikaitkan bahawa sebab kita tidak efisien. Maka sebab itulah walaupun kita dibagi banyak, ia sentiasa tidak cukup. Saya lebih suka naratif sebegitu. Saya faham tu. Ini adalah naratif apologis saya mau cakap. Betul. Sebab sebenarnya dua-dua benda ini adalah saling berkaitan. Saling berkaitan, okey? Betul, setiap tahun kita tidak pernah berbelanja habis pun. Malah ada masa-masa tertentu sampai kita punya perbelanjaan itu kan macam sikit saja, lebih 50% sikit sahaja. Maknanya banyak yang dikembalikan semua tu kan. Jadi sebab itulah selalu orang cakap, kata kalau begitu keadaannya, tak payahlah kita ni bising-bising sebab tidak perbelanjaan tu tidak tinggi sedangkan kecekapan tu. Okey. Dia macam ni kita kena faham ni, sebagai penjawat awam ni saya perlu menerangkan ini supaya ada keinsafan tersedia di hati semua orang. Dan kita dapat melihat, okey, pertama sekali ialah kenapa perbelanjaan itu tidak boleh dibelanjakan secara penuh. Okay. Disebabkan oleh birokrasi. Benda ini adalah sistemik. Dia memang sudah ada birokrasi. Ibaratnya macam kalau kita ada gelas macam ni kan, birokrasi itu adalah ibarat kebocoran-kebocoran. Maknanya kita punya gelas ni ada takan, bocor dan ada bocor kan. Jadi betul, kalau kita mau minum air separuh sahaja yang kita perlukan, kita diberi separuh air, maka kita akan hanya dapat suku saja sebab separuh lagi akan tiris. Betul. Kan? Tetapi bukanlah bermakna kalau kita dibagi penuh tidak lagi tiris. Tetapi kalau dibagi penuh, dia tiris tapi dia akan sampai di separuh, kita dapat minum separuh. Faham kan? At least lebih banyak lagi. Lebih banyak yang kita dapat ni. Kan? Itu yang pertama sekali. Kedua, orang cakap, tak payahlah buat begitu. Kau kasih cekap saja. Jadi apa yang dibagi itulah. Isu dia ialah sebab benda ini adalah sistemik birokrasi. Di luar daripada kawalan, terutama sekali dalam konteks Sabah, untuk mau mengoperasikannya. Betul. Saya selalu meeting Tahukah siapa sekarang ni Upen di Sabah ni? Datuk Jasmine. Datuk Jasmine tu adalah saya punya batch di UM. Tahukah dia ini antara pegawai penjawat awam yang saya boleh katakan antara yang paling kuat bekerja dan paling jujur, paling berintegriti. Dia. Kan? Betul. Dia sendiri, itu yang saya cakap dengan dia, kenapa kita punya bajet pembangunan? Cuba, dia saja yang ada data tu sebenarnya. Macam contohnya, katalah kita dibagi 6.6 bilion dah untuk tahun depan. Itu nanti akan dipecahkan mengikut pendidikan, kesihatan, pertanian, apa-apa semualah. Dan dia saja yang tahu macam mana dia dibelanjakan tu dan berapa banyak yang dapat dibelanjakan, berapa banyak yang tidak dapat dibelanjakan, sebab dia ada akses kepada data itulah, dia akan tengokkan. Dan saya pernah bercerita dengan dia, dan bukan dia sahaja, juga orang lain kata, dia cakap, macam mana kita mau belanja? Kadang-kadang dibagi tu, contohnya dia bagi, ni kamu punya duit ni, kamu punya 150 juta untuk projek yang kamu minta di sana. Tapi dia bagi tu sedepuk pada bulan 8. Tender saja berapa lama? Betul. Kan? Lepas tu bulan 11 sudah ditutup akaun. Itu yang pertama. Kedua, kadang-kadang dia luluskan projek ni kan, kadang-kadang yang luluskan projek ni, kadang-kadang dia macam, kalau saya boleh buat analogi macam ni lah. Kata, kamu mau minta peti ais kan? Saya kata, okey, saya luluskan. Kamu belilah peti ais, 100 biji peti ais kan? Kamu pun berguling-guling lah, tersenyum girang kan? Tapi bila kamu tengok dalam tu kata,
saya minta dua bani. Yang pertama adalah bekalan elektrik, kedua adalah peti ais. Kenapa pula peti ais yang kamu luluskan, bekalan elektrik tidak diluluskan? Fahamkah? Jadi kau tidak akan membeli peti ais tu. Sebab tiada. Jadi kau akan deal dulu. Kata, macam mana kau bagi saya peruntukan peti ais tapi elektrik kau tidak pula luluskan. Jadi nego lagi yang itu. Jadi sementara mau nego yang elektrik ini, yang ini tidak dapat digunakan, nanti hujung tahun disalahkan. Kata, kamu tidak guna. Masalah dia, kamu bagi itu dia tidak selari. Ada macam-macam. Datuk, selain daripada istilah, daripada isu keadaannya tidak cukup, mungkin dia juga termasuk dalam keadaan yang tidak tepat lah kali kan? Betul, tidak tepat. Ibaratnya macam sengaja tidak mau kita berbelanja lah itu. Begitu. Dari begitu. Maknanya tidak, maknanya itu adalah isu kita memberi keutamaan sebenarnya. Ya, betul. Itu isu dia memberi keutamaan, betul. Tapi dia macam ni. So ada banyak kes-kes yang begitu. Ada juga yang tepat apa semua tu. Cuma kadang-kadang tahulah itu adalah daripada persekutuan kan buat projek ni. Tiba-tiba kita mau bawa pergi, katalah contohnya buat rumah. Contoh analogi buat rumah. So kita sudah setuju bahawa pelan dia begini, 8 bilik, tandas dia begini, di depan tu ada kolam renang, setuju. Sekali kita mau buat sudah di situ, baru kita sedar pula tempat kita mau buat kolam renang tu adalah batu granit. Gali macam mana pun tidak boleh. So sekarang ni kolam itu instead of di depan, kita kena taruh di belakang. Masalah dia, tahulah kan Putrajaya ni cerewet. Benda macam tu pun balik semula. Kamu kena memohon di Putrajaya. Tahun depan juga. Jadi disebabkan kita ini jauh, kita ni bukan yang macam Kelantan, bukan macam Melaka, macam Selangor. ada isu macam tu, terus pergi Putrajaya berjumpa kan. Ini kita di sini ni mau pergi di sana lagi, bergerak lagi, jadi keputusan begitu. Itu sebenarnya yang membuatkan. Now, itu isu dia. Kenapa kita tidak boleh berbelanja lebih? Dan isu itu perlu diatasi oleh pemberi dana, bukan kita yang mengatasi, sebab itu sistemik di sana. Now, apa kesannya kalau kita diberi lebih banyak? Bila kita diberi lebih tinggi, maka sebenarnya kita boleh manuver tu dengan lebih baik lagi. Jadi kita boleh berbelanja lebih tinggi. Tetap tidak penuh, tetapi boleh berbelanja dengan lebih tinggi. Ibaratnya macam saya kata tadi lah. Cawan ini masih lagi tiris. Tapi kalau kita bagi separuh, kita cuma dapat minum suku. Kalau kita bagi penuh, sekurang-kurangnya kita dapat minum separuh. Sebab yang lain tu tiris. Sebab itulah macam mana pun ada kepentingannya untuk kita meminta dana yang lebih. Kalau kita argument kita ialah yang dapat minta lebih tu orang sudah bagi separuh, itu cukup sudah, kau minumlah separuh itu. Masalah dia siapa mau tampal lubang tu? Kan? Masalahnya siapa mau tampal lubang tu? Ya. Kalau kau boleh tampal lubang tu sampai satu titis pun tidak tiris, bagilah separuh tu, saya bersyukur. Memang boleh. Memang boleh kan. Sekarang ini keadaan itu belum lagi berlaku. Sebab itu kita sekarang ni ada rundingan MA63 kan, jawatan kuasa apa yang patut diturunkan kepada kita dan sebagainya. Proses itu masih dalam rundingan. Antara tujuan yang paling besar dalam rundingan MA63 itu sebenarnya adalah otonomi. Dan otonomi itu bukan kita mau minta puji, kita ni sengaja-sengaja mau otonomi, mau besar kepala. Tidak. Mengatasi masalah-masalah tadi itulah supaya program kita, pembangunan kita dapat dijalankan dengan lancar, sebab penurunan kuasa itu boleh berlaku di negeri kita dan lebih mudah untuk kita membuat urusan dan sebagainya. Maknanya dengan kuasa autonomi itu sebenarnya kita juga sebenarnya kita sebenarnya empower sebagai negeri, kita sebenarnya diberi kuasa untuk mengatasi masalah bocor tadi. Betul, mengatasi masalah bocor mereka sahaja yang. Ya, betul. Tetapi selagi itu tidak berlaku, kita perlu dapat agihan yang tinggi, sebab kita tahu bahawa kalau kita dapat agihan yang tinggi, maka yang sikit itu bertambah sikit lah. Datuk, saya tertarik dengan satu part dalam penyampaian Datuk di Forum Kongres Ekonomi Bumi Putra yang lepas. Waktu tu Datuk cerita tentang masalah MRSM kita yang tidak cukup, YTM perbandingan dengan Selangor dan sebagainya, sampai ada sampukan dibuat oleh pengerusi MARA waktu itu, Datuk Ashraf Wajdi. Lepas tu Datuk balas, respon Datuk tu pun memang remarkable waktu tu.
Kata Datuk kita boleh berbangga Kita boleh dengan berbangga. cantik lah kan, Tetapi tidak cukup. tetapi tidak cukup kan. Dan ada satu pelambangan yang Datuk buat dalam sesi tersebut, di mana kita banyak memberikan pancing, kita banyak memberikan umpan kepada tukang tangkap ikan ni lah, Ya. nelayan ni kan. Tetapi masalahnya kolam kita itu tidak diluaskan. Ya. Sekarang ni Datuk, apa yang sebenarnya Datuk mau sampaikan di situ? Sebab tidak ramai orang yang menonton kongres tu sebenarnya, tapi mungkin ramai orang menonton Anak Laut Podcast dengan kehadiran Datuk. kan. Jadi cuba Kelas dulu. Kita mau dia dicerakin Dicerakinkan semula. Apa sebenarnya maksud? So sebenarnya konsep dia macam ni. Konsep dia sebenarnya Kongres Bumi Putra itu kita bercakap tentang memperkasa Bumi Putra. Sama ada Bumi Putra di Semenanjung ataupun Bumi Putra di Sabah. Jadi kan pada masa dulu-dulu, untuk kita membantu Bumi Putra ini, kita kan banyak bagi subsidi. Subsidi itu, subsidi Betul. ini kan. Jadi diorang cakap itu konsepnya adalah memberi ikan. Kan? Dia tidak ada ikan, kita bagi ikan supaya dia dapat makan ikan. Tapi diagiu juga di dalam kongres itu, dalam keseluruhan kami punya perbentangan SLU apa semua, dia kata, tapi memberikan ikan itu sekarang ini tidak lagi relevan. Yang penting sekarang ini untuk kita memperkasa Bumi Putra, kita kena beri mereka pancing dan mengajar mereka memancing dan juga memberi umpan seperti kata si Is. Sebab itulah kita nampak keseluruhan program-program pembangunan pemerkasaan Bumi Putra sekarang ini lebih bersifat capacity building. Yes. Bukan lagi macam contohnya kata pergi di kampung-kampung ni, ni kamu punya bajak, ini kamu punya bibit. Betul. Tidak. Betul. Kamu datang kursus kami ajar kamu macam mana cara untuk menyemai, macam mana cara untuk membaja, macam mana cara untuk memasarkanlah apa semua-semua itulah kan. So konsep dia telah beralih daripada memberi ikan kepada mengajar memancing dan memberikan pancing yang tepat. Saya argue bahawa sebenarnya saya kata benda ini relevan kalau di Semenanjung. Sebab di Semenanjung saya kata bila kita ajar diorang memancing dan diorang tahu pancing, kolam ada merata-rata di sana. Di Sabah ini, kamu datang di sini, ajar diorang memancing, macam mana berikan pancing yang terbaik, dia mau pancing mana, kolam pun tiada. Itu yang saya bagi contoh, banyak kita punya program pembangunan di luar bandar tu akhirnya ditutup. Misalnya, contohnya dulu kan, ini yang saya mau cerita juga ni, kenapa saya sangat dekat dengan ini. Sebab bapa saya ini pun dulu pernah jadi mangsa. Sebagai petani yang ingin dibangunkan, yang pertama sekali dulu diorang ni diberi bibit kopi. Kamu bagi kopi, tanamlah kopi ini dengan ini apa semua tu kan. So bapak kami ni pun menanamlah kopi di Kundasang tu, yang di Soborong tu, Sekarang. penuh dengan kopi tu dulu, memetik-metik kopi. Lepas tu sudah petik-petik air, di mana mau jual ni, siapa mau ambil. Ada pun sekali-sekala datang, dia beli dengan sangat murah. Sebab kami tidak mempunyai apa-apa pasaran lah. Pasaran. Sudah yang itu pula beralih pula kepada koko. Koko pun sama juga, diberi benih lah, diberi inilah, diajar lah macam mana menanam apa semua, tapi akhirnya mau dipasarkan di mana. Fahamkah? Itu yang saya kata, dulu kita beri ikan, okey, kita mau up sikit beri pancing, belajar memancing. Masalah dia, di Sabah kita ni kolam belum ada. Kan? Jadi macam bapa saya itulah, diorang sudah belajar memancing. Diorang sudah boleh memancing. Masalah, diorang sudah pandai memancing, sudah ada pancing. Masalah di mana dia mau pancing. So yang kolam ini saya istilah, sebenarnya kolam ini adalah ekosistem ekonomi yang menampung kepada aktiviti ekonomi yang diwujudkan atau kemahiran ekonomi yang diwujudkan. So ekosistem ini bersifat pasaran ataupun bersifat dia punya mungkin dia punya value chain, itu semua tiada di Sabah ni. So itu yang saya kata, di Sabah ini kita perlukan kolam. Masalah dia macam mana kita mau bina kolam, sebab kita punya infra masih lagi tidak itulah dibangunkan. kekangan yang wujud tu infra sebenarnya kan. Tetapi Dato', bila saya tengok sebenarnya bukannya saya mau melihat kerajaan dahulu lebih baik daripada sekarang atau sebagainya. Sebenarnya
kalau saya tengok modul ekonomi kita yang dahulu bermula daripada buku hijau sehinggalah kita mewujudkan Felda dan bagaimana Felda sendiri sebenarnya bukan sekadar memberi pancing dan juga pancing. Felda sebenarnya sudah menjadi kolam itu dan itu sebenarnya sudah berlaku Datuk, yang saya nampak secara peribadi dan negeri juga sebelum kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional pada tahun 2018 dahulunya, kita ada satu inisiatif lebih kurang sama dengan Felda yang diusahakan oleh negeri, Datuk, iaitu MESES, Mini Estate Sejahtera. So Mini Estate Sejahtera ni adalah usaha seperti bagaimana Felda ditubuhkan, tapi negeri yang jalankan dan di bawah KPLB dan benda itu, Datuk, saya nampak saya sendiri terlibat dalam beberapa siri Felda, siri MESES dan saya nampak mereka masa tu kita ada industri seaweed, masa tu kita sangat terkenal dengan seaweed, kita terkenal dengan banyak, dan apa yang berlaku, Datuk, kita sudah beri facility. Maksudnya MESES ni sudah kolam, Datuk, kolam. Tetapi bila berubah kerajaan, kita sendiri yang bunuh kolam tu. Sekarang timbus. Kita timbus MESES tu sekarang tidak ada siapa lagi bercita berkenan dengan MESES. Ditimbus macam ditimbus. Bagaimana kita? Itu sebenarnya sebenarnya saya setuju dengan itu. Itu sebenarnya adalah satu usaha macam mana untuk membina kolam. Tapi membina kolam dengan cara macam tu, itu sebenarnya is very resource intensive. Sebab kata projek itu dibuat di mana? Di beberapa tempat kan. Itu berapa banyak kita perlu laburkan apa semua macam tu. Kita tidak boleh buat tu seluruh Sabah dengan keadaan Sabah yang luas ini. Mungkin di Semenanjung benda tu efektif. Dia boleh buat di beberapa tempat sahaja. Lepas tu kesan limpahan dia itu akan cepat mengganda disebabkan sudah ada value change yang lain yang dikeliling dia dan dekat pula. Sebagai contohnya faktor population juga. Betul. Sebab dia punya population besar, lepas tu tempat dia kecil. Lepas tu tempat yang paling miskin tegar pun di sana. Contohnya macam lodging. Lodging di sana paling mundur. Lodging tu tidak sampai pun 2 jam pergi Ipoh. Tidak sampai 3 jam pergi ke Pulau Pinang dan tidak sampai 4 jam pergi KL. So maksudnya walaupun dia begitu pedalaman, dia boleh akses kepada kolam yang maha besar ini dengan tempoh begitu. Tapi macam kita di Pensiangan, 8 jam tu mau pergi KK kalau orang kampung. Sebab dia mesti ingat dia tidak ada kereta sendiri. 8 jam tu di Tongod. Berapa jam mau pergi KK. Lepas tu sampai di KK, kolam ini pula tidak maha besar. Dia macam kolam ala-ala Kedah sahaja kan. Sudahlah begitu jauh kan. Lepas tu yang dari Nabawan, itu yang saya cakap bahawa di Sabah sebenarnya sekarang ini whatever it is, strategi dia ialah jangan kita invest duit terlalu banyak untuk mengajar memancing kan. Di Sabah ini kita perlu peralihan anjakan yang lebih besar daripada di Semenanjung. Di Semenanjung beranjak daripada memberi ikan kepada memberi pancing. Di Sabah kita perlu beranjak daripada memberi pancing kepada mencipta kolam. Sebab saya bagi tahu orang Sabah ni kalau setakat pancing tu pandai diorang membuat sendiri pancing tu. Sebab kita ni cukup resilient. Betul. Cuma saya cakap sediakan kolam. Sebab kolam ini memerlukan dana yang besar untuk buat, which is sebenarnya saya bercakap tentang infrastruktur lah dan juga industri hiliran. Datuk, dalam sebelum saya habis bertugas kan, saya telah pun tamat bertugas sebenarnya, Datuk. Kalau IDS berminat bolehlah. Di mana habis di mana dia? BIM Niaga. Sebelum ni saya di BIM Niaga dan sudah sebelum sebulan lah baru juga selesai lah kan. Selama 3 tahun saya berkhidmat di situ. Antara isu yang sangat berulang-ulang selama 3 tahun mesyuarat menteri-menteri ASEAN dan sebagainya sampailah ke peringkat kita di sini di Malaysia. Antara perkara yang sangat-sangat penting dibincangkan berulang kali adalah tentang penginstitusian BIM Niaga itu sendiri
di Sabah dan juga di Malaysia lah. Dan antara isu yang di-rise up oleh Sarawak dan Sabah pada waktu itu oleh pemimpin-pemimpin yang ditugaskan untuk menjaga BIM-Niaga, dua-dua bersetuju bahawa kuasa daripada federal yang sekarang ini dipegang oleh Menteri Ekonomi yang untuk tugas menjadi penjaga kepada BIM-Niaga Malaysia sewajarnya diturunkan ke Sabah dan Sarawak untuk memudahkan kedua-dua wilayah ini yang memang menjadi frontliner kepada BIM-Niaga to growth area itu, East Asian growth area itu. Dan saya nampak setelah 3 tahun itu, Datuk, tidak ada satu pun perkembangan signifikan untuk betul-betul bergerak ke arah penginstitusian tersebut. Dan salah satu isu, salah satu solusi yang Datuk sebut dalam Kongres Ekonomi Bumiputera untuk selesaikan masalah tadi isu kolam semua adalah penginstitusian juga. Ya, betul. Kan? Sebenarnya apa kekangan untuk kita bergerak ke arah solusi tersebut? Adakah benda ini berasal daripada federal sendiri yang ada obstacle terhadap itu ataupun memang kita di state tidak berani untuk mengatur diri kita sendiri? Betul lah, saya suka sangat. Patut kamu, kenapa? You should stay sana tu. Ini BIM-Niaga di sana. Kamu boleh melihat itu isunya. Isu kita sebelum saya menjawab yang itu, BIM-Niaga ni sebenarnya adalah salah satu hub regional yang sebenarnya boleh mengembangkan ekonomi di Sabah kita ni dan boleh mencipta kolam tu. Sebab apa tahu? Sebab bayangkan kita sekarang ini masalah kita di Sabah, kenapa kita ada banyak pelabuhan. Dulu kita cakap apa namanya tu, kabotaj lah kan. Sebenarnya kalau tiada kabotaj pun tiada kapal mau datang di sini. So kalau kapal tu datang, maksud saya tidak banyak. So kalau dia datang, nanti dia kosong bila balik sebab tidak ada barang apa semua dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita betul-betul kuatkan kita punya BIM-Niaga, sebenarnya Indonesia dengan Philippines tu diorang ni suka kalau Sabah menjadi hub. Betul. Sebab kita ni yang paling terbuka kepada laut tu. So diorang ada banyak diorang punya barang-barang lokal tu apa semua pergi tempat kita. Di sana barang-barang lokal pergi tempat kita. Maksudnya kita akan ada barangan-barangan yang cukup baik. Kan? Tetapi itulah isu dia ialah we are not able to drive BIM-Niaga. Tapi macam si Is cakap tadi, rupanya isu dia adalah sebab dia tidak diinstitusikan di peringkat nasional. Sayang Datuk, sebab populasi BIM-Niaga sejak sekarang ini sudah mencapai 80 juta tau. Betul. Dan kita di Sabah ni sebahagian daripada populasi tersebut. Betul. Isu dia sekarang ini, kita sebenarnya dan sepatutnya ini juga yang sebenarnya kita sekarang ni ada Blue Ocean kan. Ekonomi Biro. Ekonomi Biro sebenarnya adalah sebahagiannya adalah merangkai logistik itu semua-semualah. Tapi macam mana untuk mencapai itu kita perlu ada kepimpinan ekonomi yang kuat. Saya tidak tahu, mungkinlah masalah dia adalah sebab kita tidak diberikan kuasa, mungkin itu juga. Tapi saya rasa kalau kita betul-betul betul-betul sangat tegal dengan tu, macam ini cara kami mengoperasikannya begini, ini potensi-potensi dia. Sebab saya tengok BIM-Niaga di Sabah ini pun tidak terinstitusi dengan begitu kemas. Macam saya tengok alamak berapa orang ahli dalam tu kan, berapa orang dalam tu, dan adakah mereka benar-benar yang betul-betul terlatih. Saya tidak menafikan komitmen. Saya kenal juga beberapa staf di sana ada komitmen yang kuat, tapi maksud saya adakah diberikan resources yang cukup untuk bergerak? Betul. Adakah diberikan kuasa membuat keputusan yang cukup kuat untuk ni kan semua sebenarnya. Jadi itu sebenarnya adalah merupakan salah satu saya rasa salah satu kekangan kenapa kita dalam konteks maritim di Borneo kita dimomokkan dengan geopolitik, ketegangan geopolitik. Sedangkan kita boleh menukar ini menjadi kemakmuran geoekonomi. Kan? Tetapi kita kena kuatkan. Istilah pada awal BIM-Niaga tu ditubuhkan pun to prosper the neighbor kan. Betul. Jadi sayanglah sebab bila saya tengok kembali kan Datuk, bila kami sudah pergi ke 4 tempat
dalam Bimiaga ni, macam kalau di Philippines kita pergi Mindanao, kalau pergi Brunei mungkin di Bandar Seri Begawan tu lah. Lepas tu kalau pergi Indonesia mungkin di sebelah Kalimantan kan. Bila kita tengok di situ, polemik dia sama sebenarnya. Kita terpaksa bergantung kepada kata putus dari Putrajaya. Kalau di sebelah Filipin pergi ke Malacañang. Kalau di kalau di Indonesia mungkin pasal pergi ke mana, Jakarta. Kan? Begitu kan. Jadi dia punya kekangan tu sebenarnya sama di empat wilayah. Tapi sekarang ni masih lagi dengan bos masih lama kan, sama kan? Masih. Ini saja saya mau bagi tahu apa penyelesaian untuk ni. Okey, yang Bumi betul dia sama. Bumi Putra kita memperkasakan ini supaya kita boleh membina kolam. Masalah dia sekarang ni diorang pergi ke Sabah membawa modus operandi di sana di mana mengajar orang memancing. Banyak dana disalurkan kepada mengajar orang memancing. Lepas tu ramai pemancing tidak tahu kolamnya di mana mau pancing. Sebab itu saya kata perlu diinstitusikan pemerkasaan Bumi Putra di peringkat Sabah dengan dana sendiri. Kita bekerjasama dengan federal, tetapi di sini kita memahami situasi kita merancang. Now, untuk BNP Miaga senang sahaja dia punya tu. Yang pertama sekali adalah pastikan bahawa, kita kata bahawa bolehkah tidak BIMIAGA ini diinstitusikan sebagai salah satu macam badan bilateral di bawah Malaysia. Siapa sahaja yang menjadi ketua di sana tu, dia boleh ada empower untuk membuat keputusan diplomatik atau apa-apa semua-semua lah. Itu yang pertama. Kedua, siapa di situ tu kan, seluruh agenda dia pergi mana-mana pun adalah untuk memastikan bahawa Sabah menjadi hub menjadi hub. Dan sebenarnya IDS boleh buat kajian. Kami sudah buat kajian dan dalam tiga-tiga tu sebenarnya Sabah paling sesuai sekali untuk menjadi hub bagi BIMIAGA. Sebab lokasi geografi kita sebenarnya adalah lebih strategik. So bila kita sudah dapat posisi macam tu, kena minta dana daripada kerajaan untuk memastikan bahawa kemudahan-kemudahan itu dibina. Misalnya pelabuhan di pantai timur, lepas tu pelabuhan di Kudat di pantai barat yang mana menjadi ni. Dia kena bangunkan, barulah yang neighbor-neighbor kita ni ada kepercayaan bahawa diorang boleh menghantar ke sana dan mengeksportkan ke tempat-tempat ini ini. Dia akan mencipta banyak rangkaian nilai lah. Tetapi untuk yang ini juga we need to have a very strong leader. Dan strong leader tu mesti ada kepimpinan ekonomi. Masalah dia kadang-kadang kalau kita sendiri tidak jelaskan. Macam contohnya, ini vision kita. Kadang-kadang vision itu tidak boleh menjelma menjadi realiti dengan air liur sahaja. Ataupun cakap setiap hari di sana-sini. Kadang-kadang dia perlu direalisasikan dengan kertas kerja. Dengan engagement demi engagement. Dengan penubuhan majlis-majlis tertentu. Dengan menjadikan benda itu sistematik. Ini semua adalah proses di belakang tabir. Kalau kita banyak sangat hanya di atas pentas sahaja, maka tidak ke mana tu. Sebab saya sudah nampak tu. Saya sudah nampak banyak kes-kes macam tu. Sebab dulu kan saya adalah ketua delegasi Malaysia Coral Triangle ni. Masa saya jadi jawatan ketiga. Saya masa jadi wakil Malaysia untuk Coral Triangle tu kan, yang 6 negara tu kan. Tanyalah ni yang ni. Kalau Malaysia ni kan jadi pengurusi lah untuk meeting-meeting tu kan. 2 jam dibagi masa, 2 jam tu ada keputusan. Ada mekanisme dia apa semua-semua. Sebab saya tidak melayan semua yang luahan-luahan perasaan ni. Terutama daripada Timur Leste kan suka membuat luahan perasaan. Daripada Papua Guinea sikit. Kan lepas tu daripada Philippines pula dia tidak suka luahan perasaan. Tapi terlampau banyak idea mencanangkan. Itu yang kita ni kan. So saya rasa kita telah menempatkan masa tu Malaysia kita ada kepimpinan untuk regional ini. Betul. Sebab itulah masa saya itu juga sekarang masa itulah yang regional punya sekretariat itu daripada Malaysia. Sekarang ni baru dia ditukarkan lah. Tapi dia tidak ada follow up daripada situ. Kenapa tidak ada follow up daripada situ? Bukanlah saya mau cakap saya ni bagus. Betul, saya dapat dukungan daripada tim-tim, tapi ramai orang ini dia cuma mahu berada di atas pentas. Dia tidak mau buat kerja-kerja di belakang tabir. Kau di atas pentas kau mau cakap bahawa kami akan membuat persembahan yang sangat indah, orkestra, lakonan dan pantomim. Bagus. Tapi kau perlu operasi itu di belakang pentas.
Mana pelakon dia kau kena susun, mana pemuzik dia kau kena susun, lampu dia macam mana kau kena susun. Ini semua yang bukan di atas pentas. Betul. Fahamkah? Faham. So saya nampak BIM Niaga ni sekarang ni kita tidak ada kepimpinan di balik tabir. Kita ada kepimpinan di atas pentas, kita belum ada cukup kepimpinan di balik tabir. Sebenarnya saya berminat sangat untuk operasikan yang itu. Jadi Di belakang tabir. so Okay. kepimpinan yang penggerak lah. Ya, ya. Penggerak. Alright, Datuk, So- kita selesai ni. Kita cut sudah ni. Kita kan sudah. Isu Okay. pertama ni, kita pergi segmen kedua. Isu kedua. Segmen Astaga, ketiga. berapa jam sudah kau Segmen punya isu ketiga. pertama Ketiga saja? sudah. Oh, Ah, ini sudah ketiga tackle. sudah. Ni sudah Ni tackle. belum. Oh, belum. Ni segmen ketiga. Okay. Memang agak lama tapi kita akan cut jugalah Dato' nanti. Kamu kita- punya satu episod tu berapa? Jadi ni satu episod kah atau 2 episod kah? Berapa episod? boleh 2 atau 3 Pecah. kita Pecahkan. Jangan- pecah kepada pecahkan. 2 part. Jangan lebih daripada 1 jam kalau satu podcast boleh. kan. Maksud tidak yang real Betul, punya lah, ya. real punya. So mungkin Dato' yang kali ketiga ni sebelum kita berehat break, sebelum kita menyentuh isu-isu berkaitan dengan isu-isu sosial dan rakyat, Ya, ya. kita akan bercerita Astaga, baru kita satu segmen, Baru- belum lagi pergi ke sini. Ya. baru satu ini. segmen. Anak Laut Podcast ni perlukan stamina juga ni, Datuk. Tu dia memang macam tu Dato'. Kita mengikut flow sebab apa yang Dato' lontarkan Ya, ya. tu kami akan cuba kembangkan Ya, ya, ya. lagi, okey. So Kelas sekarang ini korang. Okay. sekarang Dato' kita sudah nampak bagaimana peranan peninstitusian itu tidak lagi dilaksanakan secara wilayah. Kita sebagai satu wilayah Ya, ya. di sini tidak lagi pernah dilaksanakan, dan saya nampak bagaimana keperluan kita sekarang ini yang mendesaknya ialah kita cuba untuk menghasilkan mungkin pemain-pemain pemain-pemain yang saya percaya sebenarnya kita terlepas pandang. Pemain-pemain yang memimpin gerakan-gerakan Betul. yang Ya. bukan di atas pentas. Gerakan-gerakan inilah yang sebenarnya mampu untuk membentuk dan mencipta kolam-kolam yang maha besar. Ya, betul. Yang sepatutnya dimainkan oleh BIM Niaga lah kalau dalam kita punya wilayah regional. Memandangkan kita sudah melihat BIM Niaga adalah salah satu Salah satu BIM Niaga salah satu. Dah, saya nak mau kaitkan dengan Blue Economy tadi Blue Economy, ya. Blue Economy sebenarnya dia melihat Ekonomi bagaimana biru. kita merangsang ekonomi kelautan, ya. Kelautan yang merangsang berkaitan, ya. ekonomi kelautan. Jadi tidak ada entiti lain lagi yang merangsang ekonomi kelautan daripada segi pembentukan polisi dan dasarnya, melainkan kita punya Blue Economy, Dato'. Ya, ya, Sebab itu betul, saya cuba betul. untuk kaitkan benda itu. Ya, Barulah kita boleh pull dan kita mencipta Ya. kolam-kolam yang maha besar. Okey, ini selesai ya Datuk. Saya nampak dia lebih kepada macam makroekonomi Datuk sebesar. So cuba kita kecilkan pula. Bila kita kecilkan, saya sendiri merupakan bekas saya sendiri bekas staff di IDS dia kayak yang komen Datuk atas pimpinan Datuk sendiri di dalam keluar IDS lagi. tu, dan saya sangat tertarik secara Bukan dia, pribadi. orang lain. Bukan dia. Bukan dia, Is. Bila mana Datuk masuk ke dalam IDS membawa satu idea yang saya boleh katakan sebagai baharu Datuk, iaitu ekonomi akar umbi Ya. ataupun kita panggil sebagai grassroots economy. ekonomi. So dalam pembentukan ekonomi akar umbi itu banyak yang pada awal Datuk memperkenalkan ekonomi akar umbi, banyak suara-suara sumbang sebenarnya. Kenapa grassroots Ya, ekonomi? Kita ni terlampau banyak, apa lagi lah grassroots ekonomi dan sebagainya. So mungkin kami mahu sedikitlah pandangan daripada Datuk, daripada mana Datuk mendapat inspirasi meletakkan grassroots ekonomi ni sebagai tunjang governance pembentukan polisi negeri melalui Institut Kajian Pembangunan Sabah. Okey. Yang pertama sekali, dia kena balik semula sikit lah apa motivasi saya datang ke IDS. Sebenarnya ada motivasi yang paling besar sekali ialah saya ni adalah penerima beasiswa kerajaan negeri daripada tingkatan 1 sampailah ke sarjana muda. Hanya master saya dan PhD saja yang ditaja oleh beasiswa persekutuan. Tapi dari tingkatan 1 sampai ke first degree termasuk matrikulasi atau asasi sains adalah kerajaan negeri. Tapi saya tidak pernah berkhidmat dengan kerajaan negeri. So bila saya dapat tawaran ini, walaupun sebenarnya
tahun lepas tu kan, masa saya mula-mula dapat tawaran tu kan, saya mau bersara sudah, penat sudah kerja. Saya mau bersara awal, bersara muda. Tapi bila dapat tawaran tu, saya cakap, okay, I give it a try lah, sebab saya belum pernah lagi ni. Tapi saya cakap, kalau saya masuk di IDS, saya cakap, ini adalah think tank Sabah. Dan saya memang minat sesuai dengan jiwa saya. Sebab, selama ini kan saya penyelidik di universiti. Jadi di sinilah penyelidikan. Tapi yang bagusnya IDS ini, selain daripada dia menjadi entiti penyelidik, sebagai pemikir dia juga boleh menerjemahkan kepada polisi yang boleh mengubah kita punya landscape sosioekonomi. So saya kata, saya mau datang ke IDS ini, this would be my service to the state, sebab dia telah pun membiayai pendidikan saya. Dalam masa yang sama juga, saya mahu menyelesaikan masalah yang paling genting, sebab saya percaya macam ni, we cannot go to battle and you want to go to dia tidak boleh macam ni tau. Kamu tidak boleh masuk pergi kepada semua perang, sebab kamu tidak boleh memenangi semua perang, faham tak? Kamu mesti pilih perang apa yang kamu mahu perangi ataupun kamu perjuangkan. So saya cakap macam ni, di Sabah ni masalah paling besar daripada dulu adalah masalah poverty, kemiskinan. Macam mana sebuah negeri yang sangat kaya dengan sumber boleh mempunyai kemiskinan yang paling tinggi? Kita punya saiz ekonomi berbanding dengan Kelantan, kita jauh lebih tinggi dari Kelantan. Kita punya KDNK lebih tinggi daripada Kelantan. Tetapi kemiskinan kita 2 kali ganda daripada Kelantan. Jadi saya terfikir, ini adalah disebabkan oleh masalah agihan. Kan, masalah agihan, ekonomi kita tumbuh tapi tidak diagihkan dengan saksama. Dan kami tengok lagi, ini kan saya mula-mula pergi IDS, kerja saya suka membaca saja. Diorang bawa saya satu kotak tahu kajian-kajian IDS daripada dulu, termasuk juga Hansard ni yang dulu tu kan, saya bacalah. Saya ni kan, saya suka mau tahu kata semua data-data tu sudah di depan, saya baca, saya tengok sebenarnya apa yang menyebabkan kita punya agihan ini daripada dulu sampai sekarang tidak. Sebab kalau kita cekap buat agihan sekurang-kurangnya macam Kelantan pun, kemiskinan kita tidak akan begitu tinggi. Betul. Kan? Kan? Jadi akhirnya saya dapat bahawa isu dia adalah sebab kita terlalu fokus kepada ekonomi aras tinggi. Ekonomi aras tinggi ini adalah kolam yang maha besar. Ekonomi aras tinggi ini adalah ibaratnya macam kolam yang sangat besar. Dalam tu ada macam-macam ikan. Dia cuma boleh diakses oleh beberapa orang sahaja. Jadi orang yang boleh akses kepada kolam itu di rumahnya penuh dengan ikan lah, dan dia akan kenyang lah dengan ikan. Sebab itulah disparity di negeri kita adalah paling tinggi. Hampir 50% tu ekonomi kita hampir 50% dikepung oleh T20. B40 yang kebanyakannya di luar bandar hanya dapat 17% sahaja, tidak sampai pun 20%. So bayangkan macam tu, kita begitu besar, belah separuh, ini kau punya kan 20 orang sahaja. Lepas tu belah kecil saja ini untuk kamu, tapi ada 40 orang. Kecil saja dibagi kan. So itu yang kita ada masalah tu. So saya kata untuk mengatasi masalah itu kita perlu mengukuhkan kita punya ekonomi akar umbi. Sebab hanya ekonomi akar umbi yang dapat menumbuhkan kolam-kolam di serata tempat yang boleh diakses oleh semua orang ini. Betul. Sebab orang-orang ini tidak boleh akses kepada kolam besar yang dibuat, yang dicetuskan oleh ekonomi aras tinggi. Bukan saya anti dengan ekonomi aras tinggi, tidak. Ia perlu disokong dan perlu terus diteruskan supaya kita ada kolam besar itu memberi hasil kepada negeri. Betul. Tetapi dia perlu diseimbangkan. Sekarang ini saya tidak nampak sangat wujud keseimbangan itu, walaupun pada bajet tahun lepas tu nampaklah ada agihan yang lebih banyak kepada ekonomi akar umbi lah. Betul. Tapi kami akan terus perjuangkan supaya lebih banyak lagi program-program akar umbi ini yang ini kan untuk meluaskan kolam itulah. Jadi di dalam bajet belanjawan 2025 tu mana satukah yang sebenarnya perhatian ataupun pembahagian dalam ekonomi akar umbi itu sendiri kan? Yang dalam bajet saya ada nampak tu dalam beberapa tu yang disebut sebagai madani apakah kampung madani ke apa yang luar bandar, itu semua akar umbi lah. Tapi in general lah, kalau saya tengok lah keseluruhan tu
saya masih lagi belum cukup tahu. Ada, bukan kata tiada, tapi belum lagi cukup. Kita masih lagi dengan naratif bahawa kita perlu tumbuhkan ekonomi. Tapi naratif untuk kita kena agihkan secara saksama tu belum lagi begitu kuat. Sebab itulah, kalau kita tengok betul-betul bajet pembangunan, bajet pembangunan tu lebih banyak diberikan kepada Semenanjung Malaysia berbanding dengan Sabah dan Sarawak. Sebab kita bercakap tentang keperluan tahu, bukannya per negeri. Kalau per negeri memanglah nampak macam tinggi di Sabah ni kan, 6.6 bilion. Tapi kalau berikut daripada segi keperluan, penduduk dia, keluasan geografi dia, itu sebenarnya tidak cukup. Masih lagi diberikan kepada Semenanjung. Saya faham kenapa itu dibuat. Sebab cita-cita kita adalah untuk menumbuhkan lagi ekonomi. Jadi di Semenanjung ini kan semua sudah ada. Jadi kalau kita bagi input sikit saja pun dia akan berkembang dengan lebih tinggi. Fahamkah? Faham. Ibaratnya dia macam ni lah. Kau punya tanah ini sudah subur bais. Kau ada macam-macam tanaman. Yang di sana tu masih lagi gersang. Bajak pun tidak cukup, pengairan pun tidak cukup. Sepatutnya kau kena bagi benih banyak kepada diorang ni sebab diorang yang lebih memerlukan. Tapi sebagai seorang komersial punya ni, saya punya pemikiran ialah, kalau saya bagi di sana 1 karung, dia cuma boleh menghasilkan 1 karung hasil juga. Tapi kalau di tempat yang subur ini, saya bagi 1 karung, dia menghasilkan 5 karung. Sebab ini, fahamkah? Jadi itu keuntungan untuk Malaysia secara keseluruhan. Macam tu pemikiran dia. Sebab itulah, masih lagi cenderung kepada pertumbuhan di tempat yang semuanya sudah serba ada. Kan? Tapi kalau itu yang saya kata, kalau betul-betul kita punya semangat tu adalah grassroots, maka kita tidak peduli lagi tentang pertumbuhan ini. Itu jatuh kepada nombor 2. Yang penting sekali ialah adil dulu. Agihan tu mesti adil dulu. Jadi mungkin kalau ada pemikiran macam tu, pemimpin yang betul-betul berfikir macam tu, maka dia akan bermula dengan memberikan agihan yang sangat tinggi kepada negeri-negeri marginal seperti Sabah, Sarawak dan juga Kelantan, supaya dia punya ekonomi akar umbi itu dapat menyokong penduduk tu di situ. Kalau macam itu Datuk, kita nampak sudah direction daripada untuk negeri yang cuba dibawakan oleh Datuk sebagai peneraju IDS itu sendiri, merujuk kepada agihan yang tidak cekap. Kita perlu cekapkan agihan dan kita perlu lebih fokus kepada pembentukan blok ekonomi akar umbi. So, dalam pembentukan blok ekonomi akar umbi tu Datuk, sebelum kita berehat, mungkin last soalan saya daripada ni, di mana peranan dan fungsi IDS? Peranan dan fungsi IDS adalah sebagai badan pemikir. Peranan dan fungsi IDS adalah berfikirlah. Maknanya mencari jalan. Iyalah, betul lah. Mencari. Itu impian kita tadi kan. Kita kata macam ni. Kita kata bahawa kenapa kita ada ramai orang miskin? Sebab agihan ekonomi kita tu tidak saksama. Macam mana untuk menjadikan dia lebih saksama? Kita dengan memperkuatkan ekonomi akar umbi. Tapi itu baru konsep dia kan. Macam mana mau memperkuatkan itu? Apa mekanisme dia? Bagaimana daripada segi prosesnya, strategi spesifiknya macam mana? Itulah kerja IDS. Sebab itu kita sekarang ni menggali data, membuat kajian. Sebenarnya GRUMS tu, iaitu pemetaan akar umbi itu yang diteraju oleh Dr. Janifal sendiri, masih lagi jadi konsultan kami untuk yang itu walaupun sudah keluar IDS. Itu sebenarnya adalah salah satu platform pendataan yang penting ke arah untuk mengukuhkan strategi pemerkasaan ekonomi akar umbi. Saya pun dimaklumkan sebenarnya daripada Ketua Menteri kita sendiri melihat sangat positif lah Datuk untuk menggerakkan kita punya grassroots ekonomi punya mapping yang strategi di bawah pimpinan UPPM. Dia macam satu lagi lah tu, sebelum kita akhiri, saya kembali pada cerita tadi yang tentang agihan adil, tidak adil sebagainya. Tapi ada bijaknya juga bila mana kerajaan negeri di Sabah Sarawak sekarang ni macam satu trend sudah.
bila mana kita tidak lagi tertunggu-tunggu tentang agihan di hujung tahunku. Betul. Bila mana kerajaan negeri Sabah Sarawak masing-masing ada usaha untuk monetizing dorang punya kelebihan, mungkin dari segi kuasa, dari segi pemilikan dorang. Contoh, mungkin kita tidak akan dapat paksa Petronas untuk serahkan kedaulatan dorang itu kepada kita terhadap hasil gali, tapi kita boleh mulakan dengan CCA. Itu contoh kan? Iya, betul. Kita boleh mulakan dengan CCA. Lepas tu kita tubuhkan pula SMG Petroleum, lepas tu kita buat Blue Economy. Blue Economy itu pun, walaupun sebenarnya hakikatnya Sabah ni hanya baru sampai di tahap brown blue, mungkin baru di tahap brown blue, itu pun kita sudah capai income berbilion ringgit sebenarnya dari situ, dan itu akan kembali juga kepada Sabah, dan kita tidak payah lagi tunggu kepada persekutuan untuk bagi kita dana. Betul. Saya sebenarnya Datuk, isu ni jadi bila mana seorang negarawan ulung kita yang kalah dalam pilihan raya baru-baru ini, Tun Dr. Mahathir, dia ada buat statement berkenaan tentang belanjawan 2025. Dia cakap Sabah dan Sarawak perlu membantu kepada negeri-negeri di Semenanjung. Kan. Lepas tu dia bandingkan pula bajet Sarawak yang berapa bilion? 11 bilion kah? 11 bilion begitu berbanding dengan bajet negeri di Kedah baru 700 juta. So dia kata itu perbandingan yang sangat jauh. Sepatutnya orang sudah kaya begini apa semua. Perlu lagi membantu. Perlu lagi membantu. Kita pula membantu. Saya sebenarnya bukan apa. Sudahlah menghampiri mungkin sudah 10 dekad kan hidup di dunia ini. Saya tersentak bila mana negarawan seperti dia tidak memahami bahawa masih banyak sebenarnya yang kita perlukan di Sabah dan Sarawak berbanding untuk melihat orang di seberang sana untuk ditolong. Sedangkan kita punya rakyat sendiri pun masih ada, macam Datuk cakap tadi, masih mau mencari kolam, masih mau belajar memegang pancing. Kan? Yang dorang di sana tu mungkin duduk-duduk di kedai kopi pun hasil jualan dorang setiap hari di situ beribu-ribu kan. Kita di sini barangkali level ekonomi kita tu sangat kecil, dan macam kita bawa idea grassroots punya ekonomik ni, itu sangat penting lah untuk kita bangunkan. So tapi itulah Datuk, maknanya kecelikan orang di seberang tu terhadap maksudnya walaupun orang tu hampir 1 abad sudah hidup, kecelikan dia itu masih lagi kabur. Apatah lagi orang-orang lain kan. Betul. Dan itu juga akan menjadi satu kekangan kepada kita. Sebab bila Dr. Ramzah bercakap, bila siapa-siapalah anak-anak Sabah yang tiba-tiba bercakap tentang jangan tengok Sabah ni kaki diman sejalah apa semualah. Kita bukan apa. Our frustration tu ada base dia. Betul, ada substance dia. Kenapa kita frustration? Sebab kita nampak, mungkin orang tidak nampak tentang apa kita punya suffer di sini, apa kita punya struggle di sini kan. Tapi anyway, sebenarnya Tun M tu dia sangat tersasar kan. Kalau dia kata kita tidak tolong, Sabah dan Sarawak ini tidak tolong Semenanjung, sebenarnya kita sudah tolong memang. Sebab tengok contohnya saja, Sabah ni pengeluar 25% minyak mentah, minyak sawit mentah. 25% itu diproses di mana? Diproses di Semenanjung. Maksudnya diproses di sana, menghasilkan kilang di sana, menghasilkan pekerjaan di sana, menghasilkan limpahan ekonomi di sana. Itulah semua yang dapat. Kita paling sini tukang tumbak. Betul. Sama juga dengan kita punya minyak semua ni yang diantar juga di sana. So sebenarnya dengan keadaan sebelum dia cakap tu pun sebenarnya kita sudah banyak membantu di sana. Betul. Twin Tower tu yang dibina dengan duit minyak kita. Sebab Sabah kan 50% adalah 40% kan minyak datang daripada kita. Twin Tower tu. Saya mau bagi tahu, Twin Tower tu saya rasa tidak sampai pun 10% orang Sabah yang pernah pergi Twin Tower dan menikmati nikmatnya Twin Tower tu. Tapi saya percaya orang Kedah sudah 100% sampai ke sana. Sebab isu dia kita, macam saya cakap tadi lah, dari Pensiangan, dari Tongod mau pergi KK pun mau 6-7 jam. Sedangkan orang Kedah mau pergi KL tu tidak sampai pun 3 jam pun boleh sampai dengan
jalan raya yang begitu Betul, baik apa semua. So sebenarnya sebab tu saya kata mungkin dia nyanyuk lah sudah tu kan. Tapi ada juga yang lucu juga lah Dato'. Ada yang cakap, kenapa kamu tahu kan siapa owner Twin Tower ni? Kita lah semua kan orang Sabah. Ya, kita lah orang Sabah Kita lah yang punya the real Twin Tower. owner of the tower. Iyalah betul lah. Dan dia memberi keuntungan kepada siapa? Community di sana. Jadi kalau itu bukan tolong, itu namanya apa? Bolong. Okey, tuan-tuan dan puan, kita kembali lagi ke episod bahagian yang Bahagian. seterusnya. Kita rehat sebentar bersama kami lagi nanti dengan Anak Laut Podcast. Ya.